Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. واجعل لي وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنت بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. Sambungan muka surat 31. Sumaqala dan kata musannif was-sam'u wal-basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Mata mubrahin. Apa arti dia? Was-sam'u wal-basaru al-muta'alliqani. Dia ada mim tu, alif lam mim, al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Artinya yang kelima daripada sifat ma'ani itu sama, artinya dengar. Dan yang keenam daripada sifat ma'ani itu basar. Jadi sama basar. Basar pula artinya melihat. Yang takluk keduanya sama basar tu dengan sekalian mawjudat. Takluk dengan sekalian mawjudat. Artinya dia perjelas sikit. Sama basar takluk sekalian mawjudat tu artinya bermula sama dan basar pada hak Allah Ta'ala itu. Sama basar pada hak Allah. Dalam kitab Jawi banyak dia tulis pada hak Allah. Kalau kitab hikam tu boleh kata banyak lah, pada hak Allah. Asyik dia makna dia pada hak Allah tu, hak Allah ni zatun muttasifun bihaqqin. Hak Allah tu mana zatun bisifati haqqin. Zatun muttasifun bihaq, zat yang bersifat dengan sebenar. Asyik dia itulah. Tak apalah dia kata gitu. Di sini sama basar pada hak Allah. Mari kita kata sifat sama dan sifat basar tu pada Allah, pada zat yang bersifat dengan sebenarnya tu. Jadi sifat Allah lah. Sama basar pada hak Allah ni, sama basar sifat Allah tu. Dua sifat yang wujudi. Sifat wujudi. Kalau sifat wujud tu sifat subuti. Ni sifat ma'ani. Dua sifat yang wujudi. Jadi kudrat pun sifat ma'ani juga, wujudi juga.
Ada sifat ma'ani ni sifat bangsa wujudi. Ada. Sifat nafsiah tu bangsa subuti. Sifat salbiah tu bangsa makna kata nafi. Ada. Kita tengok balik tang tu dia sebut tu mana kata kita bagi nampak kata wujudi bangsa sifat tu. Sifat ma'ani ni bangsa dia wujudi tu. Kalau sebelum sifat ma'ani ni sifat salbiah. Sifat salbiah bangsa dia tu. Dia kena hurai bangsa sifat tu. Sifat salbiah ni dia bangsa apa? Dia tak kata wujudi macam ma'ani ni. Bangsa nafi. Sifat salbiah tu bangsa nafi. Sifat ma'ani bangsa wujudi. Wujudi, nafi, bangsa sifat dia lah. Sifat nafsiah tu mula tu sifat nafsiah tu subuti, bangsa subuti. Dia tu. Sampai pula ujung sekali sifat apa? Ujung sekali sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah bangsa apa? Sifat maknawiyah ni bangsa amrun i'tibari. Jadi kalau pecah balik empat tu, dia lain-lain bangsa sifat tu. Wujud, sifat nafsiah. Sifat nafsiah ni bangsa subuti. Sifat salbiah 5. Selepas daripada wujud tu 5 sifat. Sifat salbiah. Sifat salbiah tu bangsa apa? Bangsa nafi. Sifat ma'ani wujudi, bangsa wujudi. Sifat manawiyah bangsa amrun i'tibari. Cuba perhati balik dalam tu tentang sifat 20 tu. Jadi kalau kita perhati balik dalam tu, kita reti lah. Kita boleh faham lah huraian sifat tu. Dia kalau sifat ni dia nama lagu ni dia mana kata berlain sangat lah dia sifat. Bila dia kata wujudi sifat tadi ni pada Allah tu, artinya sama Allah, basar Allah tu kata pada Allah tu, dua sifat wujudi, dua sifat yang bangsa wujudi, yang bangsa ada. Dua sifat yang bangsa ada. Dia dah dua sifat yang bangsa ada, bukan macam sifat subuti. Tu bukan sifat bangsa ada, bangsa subut saja. Subut lain, wujudi lain. Bangsa nafi, wujudi ni lain, bangsa nafi tu lain. Dia kata sifat ma'ani tu 7. Yang wujudi keduanya, yang bangsa ada diri sifat tu, keduanya sifat tu, yang berdiri keduanya dengan zat Allah. Berdiri tu makna ada di zat. Sama tu berdiri, bangsa tu berdiri keduanya tu dengan zat Allah, mana kata berdiri di zat, mana ada di zat. Sifat tu wujudi, sifat wujudi ni sifat tu ada di mana? Ada di zat. Dia tu yang takluk keduanya, dia sebut takluk lah dengan sekalian yang maujud. Sama bangsa dia takluk dengan sekalian yang maujud. Kalau kudrat iradat dulu, takluk dengan benda mungkin. Kalau ilmu kalam tu dia takluk 3, wajib mustahil harus. Satu lagi hayat, dia tidak takluk apa-apa. Semua 7 tu sifat ma'ani tu. Dia mudah ingat sikit kalau kita ambil tu. Kalau kita ambil kudrat iradat, takluk benda mungkin. Ni sama basar, takluk makna kata sekalian yang mewujud. Dia takluk sekalian mewujud, sekalian benda yang ada lah, sekalian mewujud tu. Ilmu kalam
takluk yang wajib, yang mustahil, yang harus. Hayat tidak takluk apa-apa. Jadi sifat ma'ani 7 tu, hayat dia tidak ada takluk, hak lain dia ada takluk. Macam ni sebab tu dia bubuh sekali lah. Was-sam'u wal-basaru, dua sekali dia sebut. Pasal dia takluk serupa dah tu. Takluk dia serupa. Sama takluk sekalian maujud. Basar takluk sekalian maujud. Tapi takluk sekalian maujud tu atas wajah meliputi akan sebagai takluk yang lebih atas takluk ilmu. Dia itu. Pasal dalam takluk ilmu pun dia ada juga takluk hak yang wajib, mustahil, harus tu ada juga hak wajib tu. Masuk kita kata hak maujud lah. Ni dia lebih sikit atas takluk ilmu tu. Dia ibarat kitab. Lebih. Maksud lebih ni tu lebih daripada mana? Takluk ilmu dia lebih daripada takluk ilmu. Lebih. Sebagai takluk yang lebih atas takluk ilmu. Sama bahasa dia takluk dia lebih daripada takluk ilmu. Lebih sini makna dia lain. Bukan lebih guna. Dia lain daripada takluk ilmu, lebih dengan mana lain. Sama bahasa dia takluk akan sebagai takluk yang lebih. Yang lebih ni yakni yang lain atas takluk ilmu. Habis dah. Dia cerita lagu tu. Lepas tu dah kita baca habis dah sekali lalu. Kita tengok balik. Tadi kita baca tu lagu mana, tengok sekali lagi. Kalau kita tengok sekali lagi, dia kata lagu tu lah. Artinya yang kelima daripada sifat ma'ani itu sama, artinya mendengar. Dan yang keenam daripada sifat ma'ani itu basar, artinya melihat. Dulu sebelum sama basar ni kita mula baca sifat ma'ani itu kudrat iradat. Kudrat artinya kuasa. Iradat kehendak. Dia tu. Ilmu dia mengetahui. Dia sebut lagu tu lah. Cuma dia kena hurai bagi nampak lah. Dalam huraian sifat ma'ani ni dia kena hurai tambah pula lah. Dia kena hurai tambah. Jadi hurai tambah tu dia dengan kaedah apa banyak sangat lah. Macam dia kata di sini sama artinya mendengar. Kita kena ambil kaedah di situ. Mendengar di sini, mendengar pada sifat ma'ani ni dengan makna ismi. Pasal sifat ma'ani ni dia ismi. Sifat ma'ani itu dia. Ma'ani itu nama bagi perkara yang ada di zat. Tu ma'ani. Jadi ma'ani itu ismi lah. Nama bagi perkara ada di zat. Nama kudrat, nama iradat. Itu tu. Tak apalah tu, kita bubuh habis dulu situ. Sama artinya mendengar di sini dikehendaki mendengar pada sifat ma'ani Allah ni, mendengar dengan makna ismi. Bila kata ismi itu kena tahu perkara yang ada di zat. Pasal ismi itu nama bagi perkara yang ada di zat. Bila dengan makna ismi ni kena tahu perkara yang ada di zat. Kalau itu bila kita kata sifat ma'ani dia kaedah dia dengan makna ismi itu kena tahu perkara yang ada di zat. Mendengar tu dengan makna pendengar. Dia buh pelan-pelan sikit tu. Pasti bagi nak bagi kena tak
kita terjemah tu nak bagi kena tentang sifat ma'ani tu. Ada pun kita terjemah macam di sini dia kata artinya sama, artinya mendengar, begitu dia tak kata pendengar. Jadi dia terjemah balik bahasa tu, dia jadi tak tepat. Dia tak jatuh di atas diri sifat tu. Di situ halus sikit. Dia kena mengaji tambah orang tu. Dia kena bagi jatuh atas diri sifat tu. Kalau kita kata sama mendengar dengan sama pendengar, antara dua tu hak mana kita terjemah, cara kita terjemah tu kena betul bagi jatuh atas diri sifat ma'ani tu. Mendengar bukan dia diri sifat dah. Diri sifat tu dia ada diri sifat tu. Mendengar ni bukan perkara ada. Kita terjemah dia tak jatuh di atas diri sifat tu perkara ada. Kali itu tak kena terjemah gitu, dia tak kena. Sama mendengar tak kena terjemah tu, pasal tak jatuh di atas diri sifat tu perkara ada. Pendengar tu baru kita kata, kita terjemah sama dengan makna pendengar tu, baru kita nampak kata itu makna ismi, baru nampak kita kata dia perkara ada. Pendengar ni iaitu di sifat. Arab kata sama, kita ni terjemah tu pendengar tu baru di sifat yang ada di zat tu. Manakala ada sifat pendengar di zat Allah, maka Allah Ta'ala mendengar. Mendengar dengan pendengar tu lain. Pendengar tu sifat tu, bukan mendengar. Kalau kita lebih kata sama artinya mendengar, kita kata mendengar tu sifat, kita nak urai je mana. Kita nak kata Allah ada sifat mendengar, maka Allah dengar. Jadi aku tu takkan nak kata dengar ada sifat mendengar, dengar. Dia kena ada pada zat Allah pendengar, maka mendengar. Mendengar takluk sifat tu, pendengar tu diri sifat tu. Tu sifat ma'ani. Jadi dalam kitab pada tu sifat ma'ani ni dia tambah kudrat perkuasa, iradat perkehendak, sama pendengar. Dalam kitab Mughurah pada basar melihat tu jadi pelihat. Pasal apa pada dia perjelas balik dalam huraian sifat ma'ani tu. Kalau kita dulu macam kita baca ni, dia tak ada apa-apa, pada dia perjelas balik, dia kata kena tambah apa. Pasal dia halus sikit ni, pada dia nampak ni tu. Dia kata kalau tak tambah apa tu, jadi terjemah tu tak kena. Lepas tu dia hurai cara Arab lah. Dia kaedah Arab ni dia nak kena muafakat tafsir dengan mufassar. Dalam nak bagi jelas sifat ma'ani ni, dia kena hurai mai kaedah tu. Dia kena muafakat tafsir dengan mufassar. Sama artinya mendengar. Jadi artinya mendengar tu, jadi kita tafsir dengan makna mendengar. Sama tu sifat ma'ani tu wujudi perkara ada. Yang ni sifat ma'ani tu mana kata diri sifat tu ada sungguh. Pi terjemah mendengar tu, pi tafsir tu tak muafakat dengan mufassar. Mufassar. Jadi tak kena. Dia ambil di kaedah tu yang nampak tu. Jangan pula kita kata kitab ni tak boleh pakai lah. Cuma kita penjelas tentang tu sajalah. Tahu huraian sifat ma'ani pembaik sikit tu. Tak ada apa lah.
Kitab mana-mana pun dah guru-guru kita, ulama-ulama kita dah setuju habis dah. Dulu ni tak apalah, bila mai dah bahas balik masalah ni, buat penjelasan balik kok mana, akhirnya setuju. Tu cerita dia tu. Dia kena muafakat tafsir dengan mufassal dia. Sama tu. Kita kata mufassal. Lepas tu makna kata kita pergi terjemahnya artinya mana kata mendengar. Jadi bila kata artinya tu jadi tafsir bagi sama tu. Sama sifat makni hak wujudi perkara hak ada, mufassal dia tu perkara ada. Terjemah mendengar bukan perkara hak ada, tak muafakat tafsir dengan mufassal maka tak sah. Maka dia nak kena perhati halus lah sini. Bila dah perhati halus tu, kena kata pendengar tu yang berupa kuasa, kehendak, pendengar, nak bagi jatuh tafsir sifat makni tu muafakat dengan mufassal dia, mufassal dia sifat makni perkara hak ada, terjemah pun kena atas perkara hak ada. Pendengar tu baru perkara ada. Mendengar bukan perkara ada, perkara reti ya. Dia perkara ni, perkara hak ada, wujudi tadi ni, perkara hak ada. Dan satu lagi perkara hak reti saja, bukan ada tak diri perkara tu. Sifat makni tak, perkara hak ada, diri sifat tu ada sungguh. Kalau ada terjemah sama mendengar, kita pergi terjemah tu tak kena. Kalau kata pendengar baru kena, baru kata perkara tu ada sungguh, diri sifat tu ada. Jadi sifat pendengar tu lah, bukan sifat mendengar. Cuma Arab panggil sama lah, mai ke bahasa kita ni. Masalah bahasa tu nak terjemah balik hak kaedah hak Arab tu, jadi tu dia rumit sikit. Tak apa lah tu. Tak apa. Kita pakai penjelas lagu tu lah. Sama artinya mendengar, dikehendak mendengar di sini pada sifat makni Allah ni, dengan mendengar tu dengan makna ismi iaitu pendengar. Basar apa hurai tu juga. Basar artinya melihat, dikehendaki melihat di sini pada sifat makni Allah ni dengan makna pelihat. Kita buat ayat tu lah. Lepas tu tak apalah. Kalau tak nampak lagi pun kena duk berkira lagi. Baca pergi dulu. Macam hak dulu-dulu pun kita baca dah kudrat, iradat apa dah semua tu. Kita dah sebut dah. Kita dah terang dah di situ. Kalau tak terang tu susah lah. Dia banyak lapis dah. Habis. Masuk sikit. Dan ada pun pada hak yang baharu. Pada hak baharu ni lagu mana? Maka sama itu quwwah. Jangan baca kuat. Qauf wauta quwwah. Kalau pada hak baharu, iaitu sama pada hak baharu ni, sama kita, basar kita ni, sama tu sifat sama kita ni kuah tu. Telinga ni tak apalah telinga. Ada telinga. Sifat sama di telinga tu. Kalau hak baharu kuah di telinga tu. Hak tu sifat sama di telinga. Dia kena baca kuah. Jangan ada baca kuat dia tu. Kena hurai satu-satu. Pada hak yang baharu, maka samanya pada hak baharu itu kuah tu sifat lah.
sifat sama hak baharu tu panggil quwwah. Quwwah yang ditaruhkan pada urat yang terhampir pada patak telinga. Terhampar tu pada patak telinga tu. Ada urat di patak telinga tu. Urat tu tak apalah urat. Tuhan pertaruhkan quwwah, iaitu sifat pendengar hak baharu, sifat pendengar kita ni. Pertaruhkan quwwah pada urat hak duk terhampak di telinga tu lah. Tak nampak lah kita kata benda-benda mana kata hak yang ada di situ, di urat tu. Tuhan beri jadi satu kuah, satu sifat ada di urat tu. Urat tu pun Tuhan menjadi. Telinga Tuhan menjadi sifat pendengar telinga ni. Itulah kuah Tuhan menjadi tu. Bila dah kita ada kuah tu di telinga, maka telinga kita boleh dengar. Mana kata kita duk dengar ni dengan telinga, melalui telinga. Bila kita mengaji kita faham. Kalau tidak ada kuah di anak telinga kita tu, telinga saja tu, cebeng telinga ni saja ada ni, kita tak boleh dengar juga. Begini apa tu? Tuhan buat kat kita ni nak bagi kita tu boleh dengar, buat telinga ni. Telinga ni, cebeng telinga dia panggil ni. Panggil cebeng lah bahasa orang lama. Sifat hak ada di telinga tu pula. Tuhan beri jadi sifat, iaitu kuwah. Hak dalam kitab kata kuwah tu lah. Sifat tu ada, sifat pendengar tu ada di telinga, maka telinga kita ada sifat pendengar tu, telinga kita boleh mendengar. Dapat dengar. Tu kita duk kata Tuhan dengar tak? Dengar. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Adakah Tuhan dengar tu seperti kita? Tak. Sehingga sehabis-habis persalahan lah Tuhan dengar hak baharu ni. Kita dengar, Tuhan dengar. Kita dengar ni, dengar dengan kuah yang ada di telinga kita. Tuhan dia dengar apa? Bukan dengan telinga. Tuhan dengar dengan sifat pendengar yang ada di zat dia. Manakala ada sifat pendengar di zat dia, maka dia pun dengar. Itu dia kena ada pendengar. Sama itulah. Tuhan habaq dalam kitab wujudi tu, supaya kita dapat hurai balik satu persatu tu ngikut kaedah dia. Habis. Basar pula, hurai basar pula. Dah nampak dah satu tu, tak apa dah basar pun. Sifat dia kata basar artinya melihat. Tambah fa jadi pelihat. Jadi ada sifat pelihat di zat Tuhan. Bila ada sifat pelihat di zat Tuhan, Tuhan melihat dengan apa? Dengan sifat pelihat yang ada di zat dia. Jawab itu. Ada orang tanya, Tuhan dengar dengan apa? Tuhan melihat dengan apa? Kalau orang tanya itu, Tuhan melihat tak? Melihat. Melihat lagu mana? Dia tanya ke tu. Kita kata, kita mengaji sudi kita nampak dah. Kalau orang tak mengaji sudi ni, dia tak nampak tu. Dia cakap kata Tuhan melihat. Walaupun dia tak nampak lagu mana, dia katalah Tuhan melihat. Kalau dia tak kata Tuhan melihat tu, jadi Tuhan buta pula. Buta tu kekurangan. Kekurangan tu mustahil atas Allah. Tu. Kita tak sabitkan kekurangan lah bagi Tuhan. Jadi usudi ni bagi nampak berhabis. Jangan setakat kata Tuhan melihat, Tuhan mendengar, lepas tu tak nampak. Kalau tanya melihat lagu mana, dia tak nampak lah. Faham sifat makni nampak? Nampak di situ. Tuhan melihat, Tuhan mendengar.
Tuhan melihat pasal dia ada sifat sama di zat dia, dia ada sifat sama, dia ada sifat pelihat. Bahasa kita kata sama tu dengan makna pelihat lah, makna ismi kena di atas perkara hak ada tu kena terjemah dulu tu. Maka dia lihat lah. Lihat tu lain, lihat tu takluk tu. Kita duk kira sini sifat bukan takluk. Dia kata sama artinya dengar, basar arti lihat. Duk terjemah sifat makni tu jatuh di atas takluk, dia tak terjemah, dia tak kena tentang diri sifat tu. Tang tu pun tak nampak dah. Bila tang tu tak nampak kacau, tak susah. Dia hurai pada hak baharu sama tadi tu kata kuah dan basar. Basar tu pun itu juga. Sifat basar pada hak baharu tu. Sifat basar kita ni. Ada tak sifat basar? Ni kita duk nampak dengan mata kita lihat ni. Mata tu biji mata. Biji mata yang ada di muka kita tu. Jadi melalui biji mata lah kita duk tengok benda, nampak benda tu, benda-benda ni tu. Sakat biji mata saja ada, tak boleh nampak benda. Mana kata ada sifat di mata tu. Mata tu bukan ada sifat. Ada sifat hak yang Tuhan jadikan di mata kita tu. Bila ada sifat tu, maka kita tu boleh lihat. Tu dia panggil kuah. Kuah tu sifat hak di mata tu lah. Sifat basar tu dia panggil kuah. Bukan kuah lah kahwin tu. Tu tak boleh pergi lah COVID. Kuah COVID dia lah tu. Hak sifat makni tu dia sebut quwwata. Baca dia bunyi kuah. Arab kan, Arab. Kita Arab tu kuwatun, kuah. Mana dia nak habaq atau kuah tu sifat hak ada di mata tu dia panggil kuah. Kuah di telinga ni, kuah di mata tu. Tuhan beri jadi kuah tu. Bila ada di mata kita boleh lihat. Kalau Tuhan tak beri jadi kuah di mata tu, ada mata saja pun tak boleh lihat. Faham tu? Maka kita lihat tadi ni dengan sifat hak yang ada di mata kita tu. Sifat basar. Kita kata bila ada sifat basar di mata, mata kita pun boleh tengok. Habis kuah yang pada kata dihujungkan pada dua urat, hak berjumpa keduanya dua urat tu pada hadapan otak. Dihujungkan pada dua urat, dihujung. Dia tulis tu dihujung tu. Hak mengaji dulu Tok Guru suruh tulis tu, dihujung tu makna kata hak ditaruhkan pada dua urat, ujung dua urat tu lah. Berjumpalah keduanya dua urat tu pula pada hadapan otak sana tu. Atas wajah berputus-putus. Tu dia kedudukan tu, urat-urat hak berhubung situ tu. Sifat kuah tu. Sifat kuah tu. Hak yang ditaruh pada dua urat hak yang berjumpa kedua urat pada hadapan otak, atas wajah berputus-putus, seperti dia panggil seperti nak baca dulu taruh camin timur ataupun caman timur. Caman timur kulit kambing. Tu dia tu. Dua urat tu lah. Dua urat tu seperti
Caman timah kulit kambing, kalau baca caman pun kita tak faham, kalau baca camin pun tak faham. Tapi maksudnya seperti camin timah ni, yang ni seperti kayu hak yang selang, hak yang orang buat, mana kata bubuh atas timah kulit kambing tu. Buat timah dengan kulit kambing ke, kulit apa ke. Tu. Abuh kayu caman tu lah. Tu kata caman timah kulit tu. Jadi dua orang tu, rupa hak duduk di hak depan otak. Dua orang tu dia putus tu, seperti caman timah kulit kambing. Macam kita bubuh kayu di timah kulit kambing tu lah. Inilah rupanya, tak kira habak rupa. Ataupun atas kelakuan dua dal. Belakang tiap-tiap daripada keduanya berjumpa pada belakang yang satu lagi. Dia berkalih dal dengan dal. Inilah rupanya dal kalih lagu tu. Lagu tu lah. Hak yang kata dua orang hak duduk di otak tu. Sifat kuah ni Tuhan jadikan di situlah, di dua orang hak macam kita buh di kayu di timur duduk lagu tu dia hurai tang tu punya payah macam dah terbalik tu. Dia lagu tu lah, dia buat plan, dia buat tu. Inilah tarikh keduanya daripada kata hukama. Habis tang tu tak apa dah lah. Inilah balik tadi samak basar yang kita baca tadi tu. Takrif keduanya samak basar tu. Daripada kata hukama. Itu takrif yang dikata oleh hukama. Hukama ni orang ahli hikmat. Seperti Dr. Tabib tu masuk dalam kata hukama orang ahli hikmat lah. Doktor dah kata. Orang ahli hikmat lah kata ni. Dia kata yang kata sama ni lagu mana, basar ni lagu mana, dia ada di situ. Di telinga ni lagu mana. Hak tu orang hukama macam doktor lah habak tu. Macam doktor tu habak kita tu dalam tu lagu ni, jatuh lagu ni, buat gitu. Ada pun daripada kata ahli sunnah. Yana pula. Dia hurai banyak ni. Hurai banyak lah kitab ni. Ada pun daripada kata ahli sunnah, maka sama' itu kuah. Dia tulis dalam kitab jika, pembetul sikit, bukan jika, maka. Ada pun daripada kata ahli sunnah, maka sama' itu kuah. Sama' pada hak baru ni. Sama' tu kuah yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia pada dua telinga. Pakai kata lagu tu dah. Jadi betul lah. Hak ahli hukama dia kata cara hukama dia, cara ilmu dia apa dan semua tu. Ahli sunnah pakai kata kuah yang Tuhan jadikan di telinga dua sudah lah. Kata gitu. Dia hurai dua-dua. Dia tu. Dan bahasa tu pula di sisi ahli sunnah, kuah yang dijadikan Allah akan dia pada dua mata. Jadi senang sikit, rikas sikit. Kalau habak macam ahli hukama habak tu, dia habak urat lagu ni lah, bertemu lagu nu lah, faham. Dia hukama, doktor. Dia habak cara dia lah kan. Ini senang lah. Kuah yang dijadikan Allah akan dia pada dua telinga. Dan bahasa tu kuah yang dijadikan Allah akan dia pada dua mata. Dan sama itu afdal daripada basar. Kau mana ni yang kata sama tu pula afdal daripada basar pada hak baharu inilah.
Bukan pada hak Allah dah, pada hak baharu ni. Yang kata afdal tu kita kata lebih afdal lagi. Sama tu lebih baik daripada basat pada hak baharu ni atas qaul yang sahih. Atas qaul yang sahih. Qaul sahih tu. Ni pun kita dia khabar tu pun kita nampak dah tu. Maksud lagu mana tu kan. Kita kata orang buta dengan orang mendengar ni, kita kata tu dia kata sama tu afdal daripada basat tu. Tu. Mana kata buta dengan tuli, kita kata kan, kita kata tu. Buta dia tak nampak, dia dengar ngajak ni, dia tak nampak pun dia boleh dengar. Kalau orang ni telinga tuli, walaupun mata dia nampak, mengaji tak boleh dah. Telinga tak dengar, nak mengaji aku mana? Buta boleh mengaji lagi. Pasal dia boleh dengar tu. Tu yang kata dia lebih afdal sama tu. Sama tu afdal daripada basat pada hak baharu. Ini atas kau yang sahih. Macam kata saat ni lah. Cakap buta tu boleh lagi dengar orang macam kitab lah apa, dengar orang habaq apa semua tu. Kalau tuli habis lah. Tak dengar apa. Assalamualaikum pak pun dia suar kapak main dengan tuli ni. Dia tu main tuli. Jadi kita dengar. Dan kata qil bahawa basat tu afdal. Itu dah. Ada juga pendapat dia nampak lagu tu dia ada cara dia afdal daripada sama pula. Kata qil ni kerana bahasanya mendapat dengan dia, dengan basat tu segala ajsam, jisim dan segala warna, segala kelakuan. Dia kata begitu. Dia tu. Basat tu afdal lah daripada sama ni. Dia tu. Pasal basat melihat ni, yang kata melihat tu afdal ni, kalau boleh lihat, ni dia boleh lihat macam-macam, boleh lihat jisim, segala warna, kelakuan boleh lihat apa semua. Cuma telinga yang tak dengar. Dia boleh dapat banyak. Melihat ni dia boleh dapat banyak. Dapat lihat jisim, dapat lihat warna-warna, kelakuan lah apa-apa. Dia kata lebih afdal daripada itu. Bersalahan sama dia tak boleh dapat banyak, dia masa dengar saja. Dia kata kot tu. Kalau itu hak qil ni kata tengok lagu mana dia nak habaq dalam kitab ni. Kita cuma nak baca ya. Hak dalam kitab-kitab ni nak baca je. Dia nak habaq lagu mana. Maka bahasanya tersimpan atas suara jua, maka bahwasanya sama tu dia tersimpan, dia dapat atas suara jua, hanyalah suara saja yang dia dapat. Dia tak macam basat dia dapat banyak benda. Sama ni dia tu. Dia boleh dengar suara saja. Jadi hak nu boleh banyak, hak ni boleh sikit. Sebab hak nu dia lebih afdal. Kalau itu dan ditolak akan kata qil ni, akan kata qil. Betul-betul dia habaq di segi itu. Tapi nak kata sama lebih afdal daripada basat tu, hak tu ditolak.
Hakim nak kata tu ditolak tu. Ditolak dengan bahawa kebanyakan tempat takluknya segala faedah dunia. Tiada ditanggung atasnya. Adakah tiada kau lihat bahawa orang yang duduk yang tuli, maka duduk ia seolah-olah seperti batu yang tercampak. Mana kata berat dah. Kalau tuli ni jadi macam tu, dah tak dengar apa ni. Jadi macam tak boleh nak buat apa lah. Adakah tiada kau lihat, tulis sikit, ini kembali kepada qaul yang mu'tamad, yang mengatakan qin tadi ni makna kata ditolak tu. Dia tolak ni, dia kata lagu mana? Adakah ni kembali pada kaum mu'tamad. Kaum mu'tamad ni dia kira aku ni. Adakah tiada kau lihat bahawa orang hak duduk hak yang tuli tu, maka duduk ia seolah-olah batu yang tercampak. Tak boleh buat apa mana dia. Main tuli tak boleh buat apa. Walaupun berjalan rata ceruk, tak boleh buat apa. Nak mengaji pun tak boleh, nak anu pun tak boleh, apa semua tu. Dia. Ada pun orang buta ni dia boleh mengaji. Mengaji sedap pada orang celik lagi pula. Tengok tu musabaqah tu. Johan orang buta. Orang buta jadi Johan pula dah. Dan ada pun orang yang buta sikit lagi. Orang buta ni, maka sehingga sempurna faham dia. Cuma dia buta tak nampak saja, faham dia sempurna. Kena kira di situ. Dia faham ni. Wujud kidam bakar faham ni. Tuli nak faham apa mengaji tak boleh. Dia tak boleh faham apa. Orang marah dia punya kenyih tu dia tak faham. Tuli. Masa saya ada menadah kitab tu Yicik. Kodiang. Ngaji tak jawi. Kitab dia karang tu. Ada aku di sini masjid kita, ada aku tak kita baca kitab fiqh. Tuan Husin kita dia karang kitab fiqh tu, kitab apa ni, Subyan. Tu Yicik tu dia ahli fiqh. Kodiang tu. Dia buat syarah macam syarah Subyan tu lah. Dia buat sulam Subyan. Jadi tebal lah sikit. Idan dah juga lah duk pergi mengaji tu. Masa duduk sini, mulang atau sini pergi mengaji kot dia. Mayang subuh kata, pergi lepas subuh tak dan. Mayang kot buah raya lah, kot mana dan. Jadi dan mengaji kitab tu. Dan mengaji lepas habis. Jadi hak mengaji sekali tu ramai juga lah. Orang Siam pun ada, orang belah kayu hitam pun ada, guru Mahat Matak Mahmud pun ada. Juan sekali lah mengaji tu. Mati dah. Orang alim kita tu mati dah. Jadi bila dia karang kitab Sulam Subyan tu, pakat hak duk mengaji dah pun duk mengaji lah. Mengaji Subyan tu. Hak yang nak cerita hak seperti mana sebut di sini, kata orang tuli ni, satu hari tu saya ada lah. Saya duduk dengar. Haji Cik Kodiang ni dia kata kepada orang yang duduk main mengaji ni lah, pakat duduk dengar lah. Haji Cik kata ni orang tua ni hak tepi aku ni, dia lah orang paling lama main mengaji kat aku dia. Daripada dia tak tuli sampai dia tuli. Ni kita duk cakap apa dia kan nak dengar. Kata api apa kat dia. Tak apa ni dia kan nak tahu. Dia kata begitu. Daripada dia tak tuli sampai dia tuli. Akhir sekali dia hurai lagu ni. Aku mengaku dia anak muridku dunia akhirat. Tu Cici kata. Pasal dia betul dengan hadis Nabi. Hadis Nabi kata, tuntutlah ilmu hingga liang lahat.
Dia tak katalah hadis tu tuli tak tuli, tuntut sampai lahat sudah. Tuli pun walaupun tak dengar, masuk juga dalam menuntut ilmu. Masuk dalam hadis tu. Betul orang tua ni dengan hadis ni dia dah. Dia. Kita betul orang tua ni. Kita bukan nanti tuli tak mengaji. Tak tuli pun tak mengaji dah. Bukan kata nanti tuli tak mengaji. Tu. Kemudian dia kata orang yang buta, ada pun orang buta, maka sehingga sempurna faham dan ilmu zauqi. Kalau ilmu hak bangsa zauq rasa di hati tu pun dia boleh dapat orang buta ni. Tu kata lebih orang buta tu. Lepas tu tambah sikit, kita kata ada hak ulama kata ni orang celik ni bagus dia berkawan dengan orang buta. Pasal apa bagus kita berkawan orang buta? Pasal orang buta dia tak ada dosa mata. Tang tu bagus tang tu. Bagus kita berkawan dengan orang tak ada dosa ni. Daripada orang celik. Kawan dengan orang buta tu bagus daripada berkawan celik. Pasal orang buta tu dia tak ada dosa mata. Ada pula pergi kata tu. Jadi walau bagaimanapun ada kelebihan lah. Orang buta ada kelebihan dia. Cuma duk bahas di sini ni buta dengan tuli tu. Dia tu. Kalau ada dua sifat tu serta, dia tak wajib dia. Tak diperwajibkan atas dia hak perlu-perlu pada. Kalau cakap mana kata buta saja, buta pun wajib juga sembahyang mengaji apa semua ni. Jemaat buta tu wajib tak? Kalau dia tu ada orang bawa dia boleh main walaupun buta-buta tu wajib juga. Dan pada kata mereka itu, ini panjang, balik kepada ulama usuluddin pula. Tanda kitab tu. Dia kena pandai cari dalam Aqidatul Najih ni. Ni di sisi ulama usuluddin pula. Nak hurai lagi. Tang hak matan ni kata sifat sama basat ni maujud ni, pada kata mereka itu takluk keduanya dengan tiap-tiap yang maujud. Itu isyarat kepada takluk keduanya yang tiga. Kata lagu tu ulama usuluddin ada kata. Habis ada sikit tengok fiqh supaya kita tahu tempat. Nak sambung pula tu lepas puasa ni, nak puasa dah. Ni duduk kira ni penutup untuk mana kata nak sambut puasa dah ni. Orang lah rajin puasa-puasa orang boleh mengaji dulu. Orang puasa tak mengaji lah. Kira sembahyang tarawih Jangan terbalik pula. Dia rajin mengaji, tarawih dok pula dah. Pakai tarawih sudah lah. Lepas haya tu mengaji pula. Muka surat 35. Kita baca sikit hak Imam Nawawi tu kata dalam majmuk dia. Ini Imam Rafi'i pula. Jadi Nawawi Rafi'i dalam fiqh duk sebut itu. Bila dalam fiqh duk sebut Nawawi Rafi'i ni dia panggil mazhab tarjih. Mazhab tarjih. Tarjih ni pilih lah. Pilih hak perkataan mana hak yang lebih elok sekali. Tu. Hak ulama tu dia himpun tu pendapat ni lagu ni pendapat ni mai kepada Rafi'i Nawawi ni dia pilih
hak pendapat tu hak mana hak pilih dah. Hak pilih dah ni. Mazhab tarjih tu. Dia tu. Dia gitu. Tengok kata Imam Rafi'i, yang dimaaf pada qaul qadim itu dengan beberapa syarat. Pertama adalah najis itu berjirim yang lekat dengan khuf itu. Dan jika pada umpama kain tidak memadai digosok akan dia dengan apa jua halnya, sama ada kering ke ia ataupun basah, nya najis tu. Kedua pula, digosok akan dia najis tu pada waktu kering, maka tiada madai pada waktu basah. Qat'an tu makna sama sekali. Kalau basah ni tak madai lah, gosok tak gosok pun di khuh tu, qat'an sama sekali tak boleh. Rehat dulu. Ketiga, hafil kena najis itu dengan berjalan. Masa duduk berjalan pakai kasut khuff, berjalan kena najis daripada ketiadaan sahaja dipijak akan dia. Nak kira maaf tu pun bukan duk pergi sengaja pijak apa, kena lagu tu je masa duduk berjalan tu. Maka jika disengaja melomok akan dia, kalau lomok najis di kasut khuff tu sengaja pergi buat, maka itu wajib basuhkan dia qat'an. Qat'an tu putus asal mana tu, wajib basuh akan dia. Tak dapat tidak lah qat'an tu. Dan tiada farak antara sedikit najis itu atau banyak, kerana dikiaskan atas kain. Apabila mengenai akan dia oleh najis, akan kain tu yang sedikit, maka bahasanya dimaaf daripadanya. Kias dengan kain tu lah. Kalau kena sikit yang najis di kain tu, maaf dengan tiada basuh akan dia tu. Begitu juga kasut khuff pun begitu, kias dengan kain tu. Kalau kena sikit dia maaf tak sengaja pula, sikit pula, tu semua dia maaf tu, syarat maaf tu. Dan demikian lagi pada kasut, dimaaf dengan tiada sapu. Kena sikit tak sapu pun sikit ya, tak sapu buang pun dimaaf pasal sikit tu. Dan tiada gosok kan dia, tak sapu tak gosok, tak puas tu. Dan tersebut dalam Hayatul Hayawan, nama kitab. Hayatul Hayawan tu nama kitab. Tu nama kitab lah tu. Kitab Hayatul Hayawan. Ni bukan kitab hak Imam Rafi'i, bukan dah. Orang lain dah ni. Tak ingat lah nama lah, pengarang dia tu. Tersebut adalah Hayatul Hayawan ni. Adalah najis yang disapu akan dia oleh Nabi SAW itu darah yang sedikit, lagi yang dimaaf daripadanya darah sikit tu. Pakai sapu itu ya. Tu dalam kitab Hayawan dia sudah sebut, najis disapukan akan dia oleh Nabi tu, najis tu darah sikit, pakai sapu itu, yang dimaaf daripadanya darah sikit tu. Tak apalah. Dan hanya dikerjakan oleh Nabi SAW akan demikian itu. Nabi buat lagu tu, maaf tapi dia sapu juga tu. Kerana apa Nabi buat, Nabi sapu tu? Kerana tanazuh ia daripada segala najis. Kerana menyuci lah. Walaupun dimaaf tu sapu juga, kerana ada tanazuh, kerana suci, pasal dia najis juga tu, walaupun dimaaf. Gitu. Dan jika ada dimaaf ia sekalipun, pasti kerana tanazuh, kerana suci kan daripada najis tu, dia tu.
Wahai sikit tu tak sapu pun dimaaf dah. Tapi Nabi dia sapu. Walaupun sikit, walaupun dia maaf, kerana menyucikan juga, kerana tekan masalah nak menyucikan tu. Dia tekan situ sikit, dia urai. Habis. Dan adalah yang dimaaf pada masalah ini nisbah bagi semayang lah. Nisbah bagi semayang, bagi orang semayang tu. Tengok-tengok ada darah sikit yang tu dimaaf tu. Bagi orang semayang tu, tak batal semayang dia. Walaupun ada darah tu najis, tapi dimaaf. Tak apa lah. Dan seumpama semayang lah. Dan tiada maaf dengan ittifaq ulama jika jatuh kasut tersebut itu dalam air yang kurang daripada 2 qalah ataupun di dalam benda yang cair seperti orang istinja ya dengan umpama batu lah. Tu dia main masalah tu pula. Dia tu. Kasut tadilah ada najis tu. Ada. Dia tu. Tu tak maaf tu. Pakai tauk masuk dalam air begitu saja tu. Air tak sampai 2 qalah. Dan dimaaf. Ni kitab ni banyak. Dia ada cerita macam tu. Dalam masalah fiqh ni. Dia majmu' salasa rasail. Dia ada 3. Salasa 3. Dia ada 3 risalah. Fiqh, masalah fiqh tu 1 risalah. Masalah lepas dah tu. Lepas tu akan datang tu pula ada hikayat-hikayat tu sikit. Ashabul Kahfi ke apa di belakang tu. Ni kira fiqh dulu. Jadi hak risalah kedua dah ni kita baca ni. 3 risalah. Majmu' salasa rasail. Rasail risalah. Salasa 3 risalah. Risalah fiqh ni. Ada. Dan dimaaf daripada tahi binatang yang jadi ia dalam air. Hak jadilah air tahi binatang tu. Atau tahi ulat. Hak yang ada pada seumpama daun kelapa tu. Dan daun pinang ke ataupun tahi tikus hak yang sukar, ni pun dimaaf juga. Tikus mana dimaaf tu? Dekat tikus hak dimaaf tu, tikus yang sukar daripada pelihara kan dia jatuh dalam telaga. Kita payah nak jaga. Mana pun dia jatuh pihak dalam telaga tu. Atau berjana jatuh dalam timur ke apa-apa. Tapi dengan syarat dimaaf tu. Tiada berubah air tu, air dalam jana dalam telaga tu dengan tikus hak yang suka nak pelihara tu. Tikus banyak lah maksudnya. Payah kita nak jaga ni. Tu dia tak apa hak tu jenis tu dimaaf tu. Tapi dimaaf pun syarat dia tak berubah apa. Air tu dengan tikus tu. Air tu dimaaf. Tapi kalau air sikit ni jatuh seketui pun dia bau dah air tu. Jadi busuk, jadi berubah dah. Itulah liquid. Dan telah dibahas oleh Syekh Pirazi ni akan maaf daripada tikus yang kering dalam benda yang cair. Ataupun ayat ke dalam ayat ke atau lainnya jika umum balwa. Ini masalah umum balwa. Umum balwa ni umum bala, banyak benda tu jadi banyak yang di kuih. Ya tu tu masalah umum balwa. Macam tik burung ni. Kita tak boleh nak jaga tik burung ni, burung banyak. Kira dimaaf. Kalau tikus apa semua tu. Kalau umum balwa, masalah umum balwa tu, tikus kering, jatuhlah benda cair pasal umum balwa. Sampai kita tak boleh nak kawal lah.
Dan dalam Fathul Mu'in, kitab fiqh Fathul Mu'in, kitab fiqh Fathul Mu'in, dia fiqh, dia ambil kitab-kitab fiqh lah. Kitab Fathul Mu'in ni. Dan tiada mengapa daripada taik tikus, tak mengapa dalam kitab fiqh Fathul Mu'in. Dan jika ada kering ya sekalipun, alal aujahi, di atas qaul yang kuat lah, tak mengapa tikus tu kering tu. Tapi telah dipetua oleh guru aku, kata Fathul Mu'in ni, Ibnu Ziyad ni, guru dia Ibnu Ziyad kata, seperti setengah daripada mutaakhirin itu, ulama mutaakhirin, dia petua kata dengan maaf daripadanya tikus tu. Maaf tu kait apabila umum balwa. Dengan dia, dengan tikus tu dia umum balwa lah. Sikit lagi nak berhenti lah. Seperti umumnya pada taik segala burung, taik burung umum balwa pun dimaaf. Banyak taik burung ni kat dalam masjid, kita sembahyang pun jadi kena taik burung apa dah, umum balwa, dimaaf. Tapi jangan basah pula lah. Taik tikus pun betul juga. Bila kata macam taik burung, jangan basah lah. Ni kaki kita basah, tak lap dulu masa ambil sembahyang ni. Kita tahu lah dalam ni, Allah, taik burung kita buang lah. Kita contoh lah. Kita bersih dah masjid ni, ada lagi burung tak boleh nak buat lah, ada burung. Tapi masalah tu macam dulu. Jadi bagi kering kaki lah. Tak lagi kalau kena taik burung ke tikus ke, dia maaf. Ada kering. Lepas tu syarat yang lain pula, jangan sengaja kalau kita nampak ni taik burung ni, tikus ni, pijak dia, tak boleh ke tu. Syarat dia dengan sengaja pergi setuh dia, pergi pijak tu, syarat dia kering pula kaki kita tu, dia maaf lah, kering tak apa. Pasal tak ada tempat, tak ada tikus, tak ada tempat, tak ada burung tu, kata umum balwa tu. Tu dia tu. Dan yang demikian itu nisbah bagi sembahyang. Hak kata di maaf umum balwa tik burung tik tikus ni nisbah bagi sembahyang lah. Hak kata di maaf tu, dalam sembahyang kita tu pergi kena tu tik tu hak kering tu, tak apalah. Adapun nisbah bagi ayat tu, bukan masalah sembahyang dia duduk dalam ayat tu, macam tadi lah, tik tikus duduk dalam timur tu. Maka iaitu di maaf pun dia kata seperti hak yang telah maklum tadi ni. Dia ayat tu dia tak jadi ni dengan sebab dia tu. Dia tak berubah. Kalau tikus kering jatuh dalam timur, ayat dalam timur tu tak ada duk berubah apa. Dia maaf lah ayat tu. Tu dia. Dia lain. Nisbah semayang lain. Nisbah la ayat lain. Kata Ali Shibramul Lafi wallah subhanahu wa ta'ala bika. Bekah ni daripada pulun tanya Ustaz Zahid terus dia senang dia jawab. Daripada bekah ada satu orang tu, dia WhatsApp kat saya dan kawan-kawan lah. Dia kata dia sebab dia mengaji kepada Tuanku Haji Zakaria Anak Jangguih ni, sebab dia jumpa Ustaz Zaid terus, masa tu Ustaz terus nasihat dia, hampir mengaji kepada Tuanku Haji Zakaria Anak Jangguih tu. Ada seorang tu dia abang lah, mana kata dia pun murid Haji Zakaria Anak Jangguih juga. Dia yang boleh mengaji tu kerana Zaid terus tu.
Saya tak silap masa duduk mengaji dulu, Ustaz Idrus pun ada sekali. Tapi tak pernah sembang lah dengan Ustaz Idrus sampai hari ni. Dia mengaji rata Ustaz Idrus. Mana tutup alim, mana tutup guru, dia pergi mengaji lah, nadah kitab. Itu. Tunggu Haji Zakaria tu pun dia anak murid Syekh Kadir Mandili. Masa di Mekah, Syekh Kadir Mandili ni lantik 40 orang supaya mencari masalah-masalah ni. Dalam 40 orang tu lantik pula 4 orang kot nak tapis masalah-masalah ni kemuka pada Syekh Kadir Mandili ni. Itu Zakaria hak Kedah ni, dia kira orang rapat, orang kanan daripada hak banyak-banyak duk mengaji ni. Kerana masa tu duk mengaji Syekh Kadir Mandili dalam Masjid Haram ni 800 orang. Tok Guru Pak Noh Kulim kita ni, orang duk mengaji juga kat dia dalam Masjid Haram 400 orang. Dulu lah. Zaman tu di Mekah ni seronok lah kita orang Jawi ni. Tok Guru kita alim-alim semua pakat mengaji dalam Masjid Haram, ada di bukit-bukit ada. Jadi suasana tu lah ni tak ada lah, tak ada. Itu tu. Tak ada lah suasana tu. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina wa tul arifin wa fakihna fid din wa ja'alna amalana khashatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.